Assalamualaikum. Hai semua. Okey, kembali lagi ke kelas sains bersama saya Cikgu Syuhada. Okey, hari ni kita masih lagi belajar unit kemahiran saintifik. Tajuk yang ketiga iaitu mengukur dan menggunakan nombor. Okey, ini cikgu ambil gambar ni dalam buku teks awak, muka surat 8. Okey, situasi perbualan antara Nurul dengan Kanang. Okey, Nurul cakap, berat saya 24 kilogram. Dan Kanang bertanya, bagaimanakah kamu mengukur berat kamu? Jadi, Nurul menjawab, saya mengukur berat saya dengan menggunakan alat penimbang ini. Okey, kamu boleh nampak yang hijau kat bawah tu, itu namanya alat penimbang. Berat kamu 35 kilogram. Kamu lebih berat daripada saya. Okey, kamu boleh nampak kan? Dekat alat penimbang tu, garisan tu pada senggatan nombor 35. Jadi berat Kanang ialah 35 kilogram. Dan Nurul sambung, okay, walaupun umur kita sama tetapi berat kita berbeza. Okay, macamlah kamu dalam kelas dengan kawan-kawan kamu. Walaupun umur kamu sama 8 tahun, tapi tak semestinya berat kamu dengan kawan kamu sama. Okay, Nurul dan Kanang mengukur berat mereka dengan menggunakan alat piawai yang sesuai. Mereka telah menggunakan kemahiran mengukur dan menggunakan nombor. Okey, alat piawai itu apa? Okey, alat piawai ni adalah alat yang kita gunakan untuk mengukur yang ada nombor yang tepat. Okey, dalam contoh Nurul dan Kanang ni, untuk mengukur berat, mereka menggunakan alat penimbang. Okey, ini cikgu ada kat sini bagi beberapa contoh alat piawai yang kita boleh gunakan. Okey, yang pertama jam. Jam ialah alat piawai yang kita gunakan untuk ukur masa. Okey, pita ukur yang biasanya kamu guna bila kamu jumpa tukang jahit, dia nak ukur badan kamu, kan? Ukuran badan kamu. Bila kamu nak buat baju raya, contohnya kan, dia ambil ukuran dada, tinggi badan kamu, panjang kaki kamu. Okey, seterusnya ialah pembaris. Okey, cikgu ada pembaris kat sini. Dekat pembaris ada nombor-nombor kan, jadi ukurannya adalah tepat. Sesiapa yang guna pun ukurannya adalah sama. Okey. Seterusnya kita ada alat penimbang. Okey, cikgu bagi contoh untuk alat penimbang ni. Katakanlah kita ada resepi untuk buat kek. Jadi resepi tu cakap guna 200 gram gula. Jadi semua orang, katakan Ibu Ali dan Ibu Siti buat kek digunakan sama 200 gram. Jadi keknya dapat rasa yang sama. Kalau kita tak guna alat piawai yang tepat ni, alat penimbang ni, katakanlah kita guna ukuran, kita guna cawan. Rumah Siti cawannya mungkin lebih besar. Rumah Ali cawannya lebih kecil. Jadi nanti kalau katakan gula 2 cawan, Siti guna 2 cawan yang saiznya agak besar. Jadi rasa kek Siti lebih manis. Tak sama. Sebab tu kita perlu gunakan alat penimbang untuk dapat ukuran yang tepat. Okey, seterusnya ini bika. Bika ni kamu boleh lihat di makmal sains. Ia digunakan untuk ukur untuk menyukat atau ukur air dalam unit mililiter biasanya. Kalau kat rumah kamu, paling mudah contoh yang kamu nak tengok ialah kamu tengok botol susu adik kamu. Ada dekat situ. Nombor-nombor dia 100, 200. Jadi bila ibu kamu nak buat susu, dia masukkan air. Okey, 400 mililiter. Lepas tu baru masukkan susu. Macam tu Okey, dan akhir sekali adalah termometer. Termometer ni
gunanya untuk menyukat suhu. Macam yang kamu biasa tahun lepas kamu datang sekolah, masuk je sekolah, cikgu akan ukur suhu kamu. Nak tahu suhu badan kamu ni panas ke tak, kamu demam ke tidak. Kita tak guna contohnya letak tangan, oh panas, tak boleh macam tu. Kita kena dapatkan nombor. Nombor tu yang menentukan ukuran tu betul atau tidak. Okey. Kat sini ada aktiviti yang kamu boleh buat. Sebenarnya aktiviti ni kita buat dekat sekolah dengan kawan. Tapi disebabkan sekarang semua duduk kat rumah, jadi kita boleh buat dengan ahli keluarga lah. Okey, berapakah ukur lilit kepala saya? Okey, untuk alat dan bahan yang diperlukan, ribbon. Kalau tak ada ribbon boleh guna benang ataupun tali. Okey, kemudian pembaris, pen penanda dan gunting. Okey, langkah yang pertama, lilitkan ribbon di keliling kepala rakan kamu. Katakan kamu buat dengan adik kamu. Okey, kamu ambil kan ribbon tu. Cikgu tak ada ribbon, cikgu guna tali lah. Cikgu guna benang. Sebab cikgu cuma ada benang. Okey, lilitkan di kepala adik kamu. Okey, kemudian tandakan pada bahagian yang bercantum tu. Okey, langkah kedua, gunting ribbon pada bahagian yang bertanda gunting. Okey, dan yang ketiga, ukur panjang ribbon dengan menggunakan pembaris. Ambil pembaris, ukur kat mana tadi yang kamu dah potong. Okey, cara nak gunakan pembaris, pastikan kamu mula mengukur daripada yang ada nombor sifar, bukannya daripada hujung. Sebab hujung ni tak ada nombor. Mula daripada sifar tu dan baca dia yang dekat mana bahagian yang terakhir ribbon kamu tadi. Okey. Seterusnya, rekodkan maklumat ke dalam jadual seperti di bawah. Okey, nama murid, ukur lilit kepala. Okey, nama murid katakan Siti. Tulislah Siti. Ukur lilit tadi kamu baca 30 cm. Tulislah 30 cm. Kemudian Abang Siti nama Iman. Tulis Iman 40 cm. Okey. Dan tak kisah kamu nak buat berapa orang. Katakan kamu ada 5 orang adik-beradik, kamu nak buat dengan 5 adik-beradik kamu. Tak ada masalah. Nak buat dengan ayah kamu, ibu kamu pun boleh. Okey, yang kelima, kongsikan hasil pematian kamu. Okey, nanti kamu ambil gambar dan kamu kongsikan dalam grup WhatsApp. Jadi, kita sama-sama boleh tengok pemerhatian kamu ya. Okey, soalannya, ada satu soalan dekat sini. Apakah alat lain yang boleh kamu gunakan untuk mengukur lilit kepala? Tadi kita gunakan ribbon, benang, tali dan pembaris. Okey, selain daripada alat-alat ni, cuba kamu fikirkan apa alat yang sesuai untuk kamu ukur lilit kepala. Okey, kamu bagi jawapan dalam buku kamu juga nanti. Dalam buku kamu buat aktiviti ni dalam buku sains. Nanti kamu ambil gambar dan nanti cikgu akan semak jawapan kamu ya. Okey, sekian saja untuk hari ni. Terima kasih. Assalamualaikum.